أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وقنا عذاب النار. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا يا رب العالمين. Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan pada hari Ahad yang berbahagia ini, dan terima kasih kepada Ustaz Wali selaku moderator dan pengurus takbir bagi kuliah Haji Hasanah kerana menganjurkan satu daurah secara online kitab Tuhfatul Atfal wal Ghunman fi Tajwid Al-Quran. Ini nama penuh bagi kitab Tuhfah. Dan kita sedia maklum bahawasanya kitab Tuhfatul Atfal ini adalah kitab yang paling asas, yang berbentuk secara nazam ataupun syair, bait-bait syair. Ibaratnya kita masuk dalam pintu gerbang yang pertama lah. Nama pun kitab Tuhfah. Tuhfah ni maksudnya hadiah, hadiah bagi atfal, bagi kanak-kanak ataupun bagi pemula, orang yang baru nak berkecimpung dalam ilmu tajwid. Dan kita dan kita tahu bahawasanya ilmu tajwid adalah ilmu satu ilmu cabang daripada ilmu ulumul Quran. Ulumul Quran, ilmu Quran. Secara dasarnya ilmu terbahagi kepada dua. Yang pertama ilmu Al-Quran Karim, yang kedua hadis Nabi SAW. Jadi ilmu Quran ni banyak, banyak. Yang pertamanya, kalau kita boleh tengok dari segi ulumul Quran, ilmu Quran ini, kita boleh tengok ilmu dari segi qiraatnya, cara baca, sanad, riwayat dan sebagainya. Kemudian ada ilmu tentang tajwidnya. Tajwid adalah satu pecahan kecil daripada ulumul Quran. Kemudian ada ilmu tafsirnya, kemudian ada ilmu rasam, kemudian ada ilmu tabat, kemudian ada ilmu waqaf ibtida dan sebagainya. Banyak yang terkandung dalam ilmu ulumul Quran. Adapun ilmu-ilmu yang lain seperti kedoktoran, jurnalistik dan sebagainya, itu adalah serpihan daripada ilmu-ilmu agama juga. Baik. Baik, insya-Allah pada hari ini saya tak nak memanjangkan mukadimah ni. Aku tak sempat hanya berikan masa kepada saya hanya sejam setengah saja untuk kita habiskan untuk 61 bait syair ini dalam masa sebulan, masa 4 bulan, 4 kali pertemuan. Jadi kita boleh congaklah, kalau 61 bait syair bahagi dengan 4 dalam 15 ataupun 16 bait syair setiap kali perjumpaan kita. Baik. Kita boleh rujuk pada kitab ini. Kitab yang kita baru sedia maklum, muallim ni siapa? Imam Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri yang wafat pada 1213 Hijrah di Mesir. Yang satu lagi kitab Muqaddimah di Suriah, Dimashq. Baik. Hari ini kita akan rujuk kepada muka surat 15. 15 tentang kita dah bincang tentang yang pertama Muqaddimah, kemudian hukum nun sakinah. Hari ini ada tentang ahkamin nun ahkamin mim wan nun al-musyaddadatain. Hukum mim, nun dan nun yang bertasydid. Orang Arab dalam istilah ni dia tak panggil wajib gunnah, dia panggil nun dan mim yang tasydid saja. Tapi di Malaysia dipanggil, kalau hukumnya wajib gunnah. Orang Arab dia tak panggil. Sebab kalau kita mengaji di Mesir pun dia tak faham kalau kita sebut wajib gunnah. Disebut nun dan mim itu dimakrufkan bahasanya dengan
Musyaddah itu dengung. Baik. Kita tengok apa terjemahan ataupun apa yang dikata dalam kitab ini. Baik. Wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bata. Baik. Wa ghunna miman, dan dengungkanlah mim, thumma nunan, dan tasydid, dan nun tasydid, mim dan nun yang bertasydid dengungkanlah, syuddida, yang bertasydid. Syuddida maksudnya bertasydid. Wa ghunna miman thumma nunan syuddida, dengungkan mim dan nun yang bertasydid, wa sammi kullan harfa ghunnatin ada, dan namakanlah setiap huruf gunnah itu, dan jelaskanlah. Kita dinamakan dengan hukum wajibul gunnah. Baik, kita tengok sikit. Di sini ada perbahasan tentang hukum wajibul gunnah. Apa maksud gunnah? Apa maksud gunnah? Gunnah kalau dari segi lughah, dari segi bahasa, as-sautul ladzi yakhruju min aqsal khayshum. Suara yang keluar daripada pangkal khayshum kita. Ada segi lughah. Kalau segi istilahan yang dikeluarkan oleh Syekh Ali Ad-Dabbagh, istilahan sautun nadidun murakkabun fi jismin nun walau tanwinan, wal mim fi jami' hawaliha. Suara yang lazat, yang tersusun dalam rangkaian nun, dan walaupun berada dalam keadaan tanwin dan mim, fi jami' hawaliha, pada semua keadaannya, keadaan keduanya itu. Suara yang macam kita sebut, itulah gun. Suara yang sengau keluar daripada pangkal khayshum kita. Kalau kita tutup hidung kita ini, kita sebut, kita tidak akan boleh sebut. Contoh, anna, tak boleh. Di situ maksudnya makhraj itu berada di pangkal khayshum. Dan di sana kita boleh detect, kita boleh kesan getaran yang pertama. Gunnah ini getaran dia dalam hidung. Kita sebut dia getar dalam pangkal hidung kita ini, getar. Kemudian ada getaran kepala. Kalau kita pegang kepala kita, sebut gunnah ni, cuba kita pegang kepala kita, jangan kelas songkok, jangan lapik songkok lah. Kalau kita pegang kepala kita sebut gunnah ni bergetar, ataupun bergetar. Kita rasa getaran kat kepala kita. Tetapi kalau huruf lain tak ada. Contoh wala tak bergetar. Tapi kalau gunnah dia bergetar. Bergetar kepala kita. Kita rasalah. Kemudian suara itu ditahanlah. Itu masuk gunnah. Gitu. Cuma ada perbahasan yang juga yang panjang oleh ulama zaman sekarang, seperti Dr. Aiman Suwaid, ataupun Dr. Osman Murad. Dia ada sedikit perbahasan tentang gunnah, tahap gunnah, tahap gunnah. Dan Al-Aqrabawi itu pun ada juga tentang mengenai hukum nun yang bertasydid ini. Dia ada tahap akmal, ada tahap kamilah, ada tahap naqisah, ada tahap anqus, begitu. Jadi tak apalah, kita masuk, kita beritahulah sedikit ni, mungkin ada perbezaan sedikit. Jadi kita nak pegang yang mana sebenarnya. Jadi kita peganglah seperti mana yang kita belajar. Selagi mana guru itu ada sandaran sanad, sandaran sanadnya, dan tidak lari daripada ataupun ruang yang digunakan oleh syarak kita. Gitu. Baik.
kalau kita tengok ulama kontemporari, ya, yang pertama Syekh Ahmad Suwaid, ya, di tahap gunnah ini dalam kitab dia, ya, kita boleh tengok dia tulis Azminatul Al-Ghunan, ya, Azminatul Ghunan, zaman ataupun tempoh-tempoh gunnah ini, ya. Dia ada sedikit 3 kaul ulama sekarang ni duk bahas tentang masalah ini. Yang pertamanya Syekh Aiman Suwaid mengatakan bahawasanya, ya, bila tasydid saja, ya, bila bertasydid sama ada nun dan mim yang bertasydid, ya, namanya adalah gunnah akmal. Gunnah akmal. Bila tasydid. Yang kedua, dalam termasuk juga yang musyaddadah adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah dengan huruf nun dan mim. Pada huruf nun dan mim. Kalau waw itu tak itulah, ya, dipanggil gunnah akmal. Maksudnya Dr. Syekh Aiman Suwaid mengatakan bahawasanya bila tahap akmal ini paling sempurna, akmal ini maksudnya sempurna, paling sempurna, ya. Kalau kamal tu maksudnya sempurna, tapi akmal paling sempurna, maka dengungnya sedikit panjang. Dengung sedikit panjang, ya. Tetapi Syekh Osman Murad mengatakan bahawasanya dengung ini semua dengung pada nun ataupun mim ataupun dengung yang lain, ya, semuanya 2 harakat, ya, 2 harakat. Yang ni ada sedikit perbezaan, ya. Untuk makluman juga, ya, bahawasanya dengung panjang 2 harakat pada mat tidak menyamai 2 harakat panjang pada gunnah. Maksudnya 2 harakat kita kata mat asli 2 harakat. Contoh wala takunu 2 harakat. Tapi kalau kita baca gunnah innan, dah macam seolah 3-4 harakat dah. Innan, sebab itu kita tidak boleh hitung 2 harakat pada mat sama dengan 2 harakat pada gunnah. Tak boleh hitung. Macam dia berbeza. Ketukannya lambat. Pada gunnah ini ketukan dia lambat. Kalau mat asli ketukan biasa. 1, 2. Ya, kalau kita nak hilang, kita nak bilang lagi, seolahnya huruf itu 2 kali kita sebut. Contoh, qala, qa. Kita sebut qa. Panjang itu saja. Itu qadar ataupun qadar panjang mat asli ataupun mat, ya. Tetapi qadar panjang gunnah itu ketukannya lambat. Tak begitu ketukannya. Ya, tidak sama. Ya, begitu. Sebab itulah ulama dalam Muqaddimah Ghazaliyah disebut juga gunnah ini 2 harakat, memang 2 harakat. Jadi Dr. Aiman Suwaid dikata dengung ni lebih pada situ. Maksudnya dengung tu lebih sikit. Dipanggil akmal. Ya. Tetapi Syekh Osman Murad mengatakan bahawasanya kalau tasydid, ya, ataupun idgham ma'al gunnah ataupun dengung pada ikhfa dan iqlaq itu sama. Dia panggil gunnah kamilah. Gunnah yang sempurna. Dan pada izhar ada juga, ya, ada juga gunnah tapi dengung yang gunnah yang sedikit, ya. Dipanggil gunnah naqisah. Gunnah naqisah. Sedangkan Dr. Ismail Suwaid dia mengatakan iqlaq dan ikhfa tadi gunnah kamilah. Tetapi Syekh Osman Murad mengatakan tasydid, idgham bi gunnah, ikhfa dan iqlaq itu semuanya termasuk dalam gunnah kamilah. Jadi Syekh Aiman Suwaid mengatakan ada gunnah akmal, gunnah kamilah, gunnah naqisah, gunnah anqas. Sedangkan Syekh Osman Murad mengatakan gunnah kamilah saja, kemudian ada gunnah naqisah saja. Ya, ada perbezaan sedikit. Kemudian dalam keadaan nun gunnah juga yang mutaharrikah, yang berbaris, ya, Syekh Dr. Aiman Suwaid mengatakan
Bila dalam keadaan berbaris dipanggil gunnah anqas, yang paling kurang. Ma, contoh ma. Dia ada juga tapi sikit yang berbaris kan. Kalau kita nak tahu, kita tutup hidung lah. Boleh kita sebut ma. Dia ada sengau, tapi pendek sebab dia tidak panjang, sebab dia tidak bertasydid, ya, ataupun ikhfa dan sebagainya. Ya. Jadi Dr. Aiman Suwaid dia tidak setuju menyatakan letak dua harakat tu sebab dia disebut dalam video dia mengatakan rasanya dia tak setuju kalau letak dua harakat sebab menyebabkan orang akan bingung ataupun pening sebut dua harakat macam mat ni kan, sebab itu dia tak setuju. Dia kata gunnah ini akmal, gitu akmal. Dia tak sebut dua harakat, dia sebut gunnah akmal, gunnah kamilah, gunnah naqisah, gunnah anqas. Dia sebut gitu, ya. Baik. Jadi bila dikoreksi, bila diselidiki ataupun di naqasyah dan sebagainya, kita boleh pegang lah, ya, apa yang Syekh Osman Murad disebut, ya. Bila tasydid ataupun idgham bi gunnah, ikhfa di iqlab ni sama saja kamilah, tetapi dalam izhar kita ambil Dr. Aiman Suwaid iaitu gunnah naqisah, dan mutaharrikah gunnah yang angkas, gunnah dengung yang paling kurang, ya. Kalau naqisah ni maksudnya kurang, ya. Kalau angkas lagi kurang, isim tafdilnya lebih lagi kurang. Baik. Ini ada sedikit perbahasan lah, yang tentang ahkam mim, mim dan nun yang bertasydid. Okey, itu dalam hukum wajibul gunnah. Baik, kita masuk seterusnya, ya, bait yang ke-18, ahkamul mim sakinah. Ya. Hukum mim, huruf mim as-sakinah, huruf mim yang mati, ya, mim yang mati. Kita dah bincang dah pada hukum nun yang mati, ya, dan yang ni pada hukum mim yang mati pula. Okey, apa muallif kata, wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin lajinatin nizil hija ahkamuha salasatun liman dhabat إخفاء إدغام وإظهار فقد والأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء. Kemudian والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية. Baik. Kita tengok apa yang terjemahan muallif kata, wal mimu in taskun taji qabla al hija, ya, dan bagi mim, bagi huruf mim yang bertanda sukun sebelum apa-apa huruf al hija, huruf hijaiyah lah, al hija, la alifin lajinatin lizil hija, ya, kecuali huruf alif lajinah. Alif lajinah. Apa alif lajinah? Kita boleh refer pada 17 itu. Alif lajinah merupakan huruf alif yang tidak menerima baris, ya. Maksudnya alif sukun, alif mat, ya. Dan ataupun alif yang berada di tengah ataupun akhir kalimah. Alif lajinah. Baik. Kalau dalam penulisan Arab, ya, alif lajinah ini terbahagi kepada dua pula. Yang pertama dipanggil, kalau alif lajinah, ya, sebenarnya kalau boleh saya tulis kat sini tak kalau dalam Google Meet saya boleh tulis, saya boleh, tapi dalam Zoom ni saya tak boleh, ya. Baik, alif lajinah terbagi pada dua. Yang pertama, kalau alif tegak dia dipanggil alif lajinah tak, tapi ditulis dengan alif mamdudah, ya. Yang kedua, kalau kita tengok pada kalimah wadduha itu, ada macam bentuk ya itu, ya, dia panggil al-lajinah juga, tapi dinamakan sebagai alif al-manqusah, alif al-manqusah.
Manqusah. Ya, al-maqsurah, ya, al-maqsurah. Al-maqsurah. Baik. Baik. Ini sini menyatakan bahawasanya jika selepas selepas mim mati terdapat huruf hijaiyah, maka akan berubahlah, akan ada hukum-hukum di situ. Ya. Baik, boleh tengok dalam bait yang ke-19, ahkamuha salasatun liman dhabat ikhfa'un ghamun wa izharun faqad. Ya. Hukum-hukum hakamnya ada 3. Ahkamuha salasatun untuk mereka yang memiliki kecekapan. Iaitu ikhfa, hukum ikhfa yang pertama. Yang kedua, idgham. Dan yang ketiga, izhar. Faqat sahaja. 3 hukum sahaja. Jadi kita tahu bahawasanya hukum mim mati terbahagi kepada 3. Iaitu ikhfa. Yang kedua, idgham. Ketiga, izhar. Nanti disebutlah ikhfa apa. Baik. Kita baca dulu. Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Yang pertama, ikhfa, bacaan ikhfa apabila mim mati, mim sakinah bertemu, indal ba'i, selepasnya ada huruf ba. Selepas mim mati ada huruf ba, dinamakan dengan ikhfa. Ikhfa apa? Wasammihi syafwiyya lil qurra'i, dinamakan dengan ikhfa syafawi lil qurra'i di sisi ulama qurra. Apabila mim mati, selepasnya terdapat satu huruf sahaja iaitu ba, maka hendaklah dikenali ataupun dinamakan dengan hukum itu dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Baik. Tengok nota kaki 18, dia kata apa? Yakni apabila huruf mim sakinah, mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya ialah ikhfa syafawi. Ikhfa maksudnya menyembunyikan dan syafawi maksudnya bibir. Ikhfa daripada khafiyah. Khafi. Macam kita sebut syirik kan? Syirik jali, syirik khafi, syirik yang jelas, syirik yang tersembunyi. Macam contoh syirik jali ni maksudnya kita tengok orang-orang yang menyembah patung dan sebagainya, menyembah api, itu tengok jelas, yang jelas. Kalau khafi ni maksudnya syirik juga, takabur, sombong, rujuk dan sebagainya, itu adalah syirik yang tersembunyi. Itu daripada kalimah khafiyah. Baik, khafi. Dan syafawi maksudnya bibir yang rapat. Oleh itu, maka berlakunya hukum ini, maka kita membaca dalam keadaan merapatkan bibir dengan ringan. Di sini pun ada khilaf juga. Ada khilaf ulama juga mengatakan bahawa sini macam mana kita nak baca ikhfa syafawi ini. Ada yang tutup mulut ataupun tutup bibir, ada yang menenggangkan sedikit bibir. Jadi nak pegang yang mana? Peganglah iqra'u kama ulimtum. Kita peganglah, kita bacalah seperti mana yang kita diajarkan oleh guru kita, bagaimana guru itu bersandarkan kepada sanadnya. Jadi kita boleh ambil ke sini, kita tutup dua bibir kita tapi dalam keadaan ringan, ringan. Sebab jika kita beratkan bibir kita akan mengubah kepada hukum idgham, itu menggabungkan ataupun memasukkan. Sebab itu dalam istilah tajwid ini, istilah tajwid ini, ulama buat satu kaedah ataupun satu istilah yang tak sama dengan bahasa Arab yang biasa. Contoh kita kata idgham. Idgham ni maksudnya erti idkhal. Tetapi ulama tak letak kat sini. Contoh idgham ma'al gunnah ataupun idkhal ma'al gunnah, tak sebut. Memang disebut idgham, kan? Maka ada istilah sendiri. Ataupun kita nak suruh orang masuk dalam rumah kita dalam bahasa Arab lah. Kan? Udkhul, kan?
Kalau ramai-ramai masuk sebut udkhulu. Dalam Quran, udkhulu bisalamin aminin. Masuklah. Wahai kaum muslimin ke dalam syurga kan. Udkhul. Tapi tajwid tak boleh. Kita ubah. Idgham. Masuk tak boleh itu. Istilah tajwid ni dia direka ataupun diletakkan oleh ulama supaya hanya istilah ini digunakan dalam ilmu tajwid sahaja. Ya. Jadi tak bolehlah kita nak tukar udkhul tu pada idgham. Kalau kita nak ajak orang masuk rumah kita ya. Jangan pula idgham ya. Nanti orang pening pula Baik. Baik. Bait yang seterusnya, bait yang ke-21 ya. Kalau tak jelas boleh tanya nanti sebab kita banyak lagi ni ya. Baik. Wasani idghamun bimisliha ata wasami idghaman saghiran ya fata. Apa maknanya? Wasani, tahulah yang kedua ya. Ialah idghamun. Idgham. Yang tadi yang pertama ikhfa syafawi. Yang kedua idgham. Apabila bimisliha ata, apabila mim sakinah bertemu dengan huruf seumpamanya. Bimisliha, dengan seumpamanya. Maksudnya mim ya, bertemu dengan huruf yang sama, iaitu mim juga. Gitu. Cuba kita tengok pada buku surat 19 pada meletak kaki, iaitu yakni huruf mim. Yakni huruf mim. Mim bertemu dengan mim. Namanya apa dia? Idgham. Ya. Wasammi idghaman saghiran ya fata. Dan dinamakan ya. Dan namanya ialah idgham saghir ya fata, wahai budak. Idgham saghir. Apa maksud idgham saghir pula Idgham saghir. Idgham saghir ini apabila ya mim mati bertemu dengan mim yang mutaharrikah, yang berbaris. Ya, mim yang berbaris. Di sini tak tulis contoh ni tak tulis dia punya ni ya. Contoh kita sebut apa ya? Kalau kita sebut, kita boleh ambil pada hukum idgham ni. Wahum contoh ya. Wahum min ataupun walakum. Mim mati pada walakum, kemudian selepasnya ada mim yang berbaris mati, berbaris atasnya. Walakum. Jadi idgham saghir yang dinamakan idgham saghir ini apabila mim mati, selepasnya terdapat mim yang sama dan berbaris, mutaharrikah, berbaris, yang berharakat. Ya. Baik. Sedangkan kalau idgham kabir, idgham ada dua, idgham saghir dengan idgham kabir. Kalau idgham kabir, mim yang pertama berbaris dan mim yang kedua juga berbaris. Mim yang kedua juga berbaris. Contoh dalam surah Al-Fatihah, ya, dalam surah Fatihah. Ya. Contoh dalam qiraat Abu Amir ya. Qiraat Abu Amir riwayat Susi. Dia baca macam mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahim Maliki Yaum. Ar-Rahim itu ada baris. Kemudian bertemu dengan mim pada Maliki Yaumiddin tadi. Ya. Jadi riwayat Susi. Jadi kalau kita nak sebutkan itu, mesti kita kena tahulah riwayat mana yang baca itu. Ya. Jadi itu namakan idgham kabir. Idgham kabir ni maksudnya mim mati, mim yang pertama berbaris berjumpa dengan mim yang kedua juga berbaris. Tapi idgham saghir, mim yang pertama mati dan mim yang kedua itu berbaris dalam contoh walakum. Ya, walakum. Jadi namanya dengan idgham saghir, iaitu
Idgham namanya boleh sebut idgham mimi pun boleh, idgham syafawi pun boleh, idgham saghir pun boleh, mislai saghir pun boleh. Banyak nama ya. Setengah kitab boleh idgham mislai saghir. Betul juga. Idgham mislai ya. Idgham syafawi pun betul. Ya. Boleh, ya, boleh, tak ada masalah ya. Penamaan saja ya. Ustaz, Ya. boleh ulang sekali lagi. Idgham mim mati pertama dan bila mim mati kedua mutaharik berbaris, dia ada syaddah ke ataupun tak ada syaddah Ustaz? Yang kabir tadi. Yang kabir dia ada, ya betul, dia ada syaddah kalau kita tengoklah ya. Dalam surah Fatihah itu ya. Dia ada syaddah. Tapi dia tak tulis kat situ sebab kita baca dengan biasa, kita baca dengan waqaf. Ar-Rahmanir Rahim. Tetapi kalau riwayat lain, riwayat Susi, dia automatik dia akan ada baris, ada sabdu lah pada mim tu. Dalam kabir lah. Okey. Idgham kabir ni. Sedangkan dalam idgham saghir sudah ada sabdu pada mim yang kedua. Okey. Okey. Contoh walakum ma kan? Walakum ma tu atas ma tu ada sabdu. Dia pakai musyaddadah. Musyaddadah. Ya. Baik. Yang ke bait ataupun nazam ni maksudnya bait syair. Ini adalah bentuk syair ya, syair ilmiah. Kan? Yang sebelum ni mungkin tak tahu kalau bait syair saja, mungkin kita boleh sebut bait yang memuji wanita, bait syair yang boleh memuji negara ataupun kuda-kuda mereka, kedudukan mereka. Tapi bila sebut nazam, manzumah ini, dia bait syair tetapi lebih kepada ataupun bait ilmiah ataupun bait syair dalam bentuk ilmiah, ilmu. Baik. Baik, wasalisu. Yang pertama tadi apa hukumnya? Ikhfa syafawi yang pertama. Yang kedua idgham, idgham saghir ya, ataupun idgham syafawi pun boleh, tak ada masalah. Yang ketiga hukum mim mati yang ketiga adalah wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Yang ketiga ialah al-izhar, izhar. Pada huruf-huruf yang berbaki min ahrufin wasammiha syafwiyah dan dipanggil al-izhar asy-syafawiyah, izhar syafawi. Baik, kita tengok yang bawah ya. Maksudnya mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan mim, idgham mislain ataupun idgham saghir. Yang baki daripada mim dan ba semuanya izhar syafawi yang dibaca secara jelas. Izhar ni maksud jelas. Idgham mislain dengung. Ikhfa syafawi pun dengung. Ya. Tetapi izhar syafawi tidak dengung. Dalam mazhab Utsmani dia ada tanda mati, dia sukun ya. Begitu. Itu maksudnya menunjukkan itu muzharah, ya, muzharah. Izhar. Baik. Dikatakan yakni apabila huruf mim sakinah bertemu selain daripada huruf mim dan ba, selain daripada mim dan ba, hukumnya izhar syafawi, iaitu huruf mim sakinah itu dibaca jelas dengan merapatkan bibir tanpa mendengungkannya, tanpa kita ada bunyi dengung, ya. Dengung yang lama lah kita sebut. Ya. Contoh apa dia? Contoh apa dia? Yamtarun, ya. Yamtarun, tak boleh. Yamtarun, kan? Tak boleh. Ataupun dalam surah Fatihah ada juga, dalam surah Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta. Baik. Kalau orang baca, orang yang baca, dia baca siratal ladzina an'amta alaihim. Dia dengung kat situ. Dari segi hukum tajwidnya memang salah lah. Tetapi dari segi solatnya sah lah. Kerana batal solat ini dia merujuk kepada makna, ya. Dia merujuk kepada makna. Tetapi kalau sengaja, dia tahu dah. Tapi sengaja baca begitu, maka dia berdosa lah.
Ini mungkin orang yang tak baru nak belajar Islam, nak kenal Islam, bolehlah dia mana tahu hukum-hukum ni. Kan? Jadi tak ada masalah lah kerana terdengung pada hukum izhar pun ataupun terkurang panjang ke, itu dimaafkan lah. Ya? Kalau kita ni dah yang dah belajar ni tak boleh begitulah. Ya? Mesti berbeza. Baik. Yang terakhir baik syair yang terakhir daripada apa hukum mim sakinah. Wahzar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Kata apa? Hati-hatilah. Wahzar. Hati-hatilah dengan huruf waw dan wafa dan huruf fa. An takhtafi kerana huruf kerana an takhtafi diselindungi. Diselindungi. Apa diselindungi? Kita tengok nanti letak kaki di 22, yakni apabila mim sakinah, mim mati bertemu dengan huruf ba ataupun fa boleh bertukar daripada izhar menjadi ikhfa sekiranya tidak diberikan perhatian. Kerana makhraj huruf ba dan fa sangat berdekatan dengan makhraj huruf mim. Kita tahulah huruf mim huruf mim dua bibir Fa begitu juga, huruf bibir juga, cuma huruf fa ini ujung gigi mengenai batin gigi, batin bibir bawah, dekat hampiran. Begitu juga dengan huruf waw, bibir juga, dua bibir juga. Cuma waw kita kena baca muncul ke depan. Wa, begitu. Kemudian pada huruf ba kan, ataupun ba, kan, ba dua bibir juga, kan. Cuma ba dua bibir dalam kita sebut tutup tapi dalam keadaan sedikit berat, sedangkan mim tersebut contoh tutup dua bibir tadi dalam keadaan ringan. Baik. Jadi dikata hati-hatilah takut nanti tertukar dengan hukum lain selain pada hukum izhar kerana dekatnya makhraj pada huruf selain daripada huruf-huruf yang tadilah, huruf-huruf ba ataupun huruf fa menjadi ikhfa jika sekiranya tidak diberikan perhatian. Jadi yang kita tahu juga bahawasanya kenapa Imam ataupun Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ni menulis kitab Tuhfatul Atfal ni kerana pada zaman dia itu pada zaman itu masyarakat dalam keadaan tak mempercara ataupun tak kisah tentang hukum tajwid ni. Baca pun ikut tunggal langgang. Jadi anak murid kepada Syekh Sulaiman Jamzuri ni disuruh Syekh dia tulis satu kitab namanya Tuhfatul Atfal. Banyak lagi kitab sebenarnya untuk menjadikan satu panduan kepada masyarakat ketika itu. Kan? Selain daripada desakan daripada anak murid dia supaya gurunya menulis satu kitab pada masyarakat itu pun, maksudnya zaman itu pun masyarakat tidak mempedulikan ataupun ambil endah tak endah saja dalam masalah tajwid. Gunah tak dengung, contoh begitu. Jadi disebutkan. Jadi dapatlah satu guideline daripada orang yang alim pada zaman itu untuk diberikan perhatian pada hukum tajwid ini. Sebab hukum tajwid ini kita tahu bertepatan dengan apa yang Allah sebut dalam surah Muzammil waratil Quran, tartilah, bacalah Quran dengan tartil. Kan? Tartil bermakna apa dia tartil? Tajwid. Bermakna tajwid. Tajwid bermakna apa? Tahsin. Kan? Begitu. Jadi jika sekiranya tidak diberikan perhatian, maka orang akan baca ikut sembrono saja. Jadi ada satu kaedah. Kita pun tahu bahawasanya kitab Tuhfatul Atfal ni bukanlah kitab yang pertama dikeluarkan. Bukan kitab utama. Jadi dia kitab induk. Dia kitab induk yang ada dua kitab yang paling besar. Yang pertama kitab Muqaddimah Al-Jazariyah, yang kedua kitab Tuhfah. Kitab Tuhfah ni yang menjadi rujukan pada zaman ini. Kan? Tapi kitab ini
bukannya lah kitab yang pertama, kitab tajuk yang pertama di apa tu dicipta ataupun dibuat, kitab yang pertama, yang pertama nama kitab itu adalah Ar-Ra'iyah, yang dikarang oleh Syekh Abu Mazahib bin Ubaidillah Musa Al-Haqqani. Maksudnya siapa yang memulakan tajwid ini? Siapa yang memulakan bacaan bertajwid ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabatnya, kemudian para tabi'innya. Cuma mereka ini tidak menulis kaedah itu mim mati bertemu ba punya begini. Tidak. Mereka hafal. Mereka dengar seperti mana Nabi baca, mereka pun hafal. 3 kurun kan pada zaman kurun Nabi, kurun sahabat, tabi'in. Selepas pada itu barulah datang ulama-ulama yang buat apa tu satu kaedah tajwid supaya untuk memudahkan orang boleh baca dengan betul. Sebab Al-Quran ketika itu sudah tersebar negara Sudan, negara bawah Afrika dan sebagainya. Jadi datanglah satu kaedah untuk menyeragamkan bacaan. Ustaz. Ya. Jadi bila mim sakinah bertemu ba dengan fa, dia jadi ikhfa, ya Ustaz. Macam mana tu? Bila ni tadi, bila mim sakinah bertemu dengan huruf ba atau fa, kita baca dengan ikhfa. Bukan maksud macam tu. Bukan macam tu. Yang tadi dikata wahdar saja. Sebab tadi dia nak membezakan. Jika sekiranya kita baca mim mati bertemu ba, dan mim bertemu dengan fa, sebab makhrajnya sama. Makhrajnya hampir sama. Mim dan fa ni makhrajnya hampir sama. Ba bibir, fa bibir. Tapi kalau mim bertemu dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa. Tetapi kalau mim bertemu dengan fa, hukumnya apa? Izhar. Okey. Begitu ya. Sebab apa dikata tadi? Yang kita tahu bahawasanya kalau mim bertemu ba memang kena dengung. Kena dengung. Kalau mim mati bertemu dengan fa, tak dengung. Tidak boleh dengung. Baik tu. Tapi sebab apa di-highlightkan? Sebab makhrajnya sama, hampir sama di bibir. Sebab itulah dia dikata wahzah tu. Hati-hati. Hati-hati. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Okey, baik. Setakat ni jelas tak? Jelas tak apa tu pembahasan tentang mim sakinah. Mim sakinah. Kalau tak jelas boleh boleh beritahu. Boleh beritahu. Sebab kita nak masuk dalam hukum lam pada hukum lam dan lamul fi'il. Kalau apa? Kalau boleh ambil catatan sikit catatan sikit. Kitab yang pertama saya sebut sekali lagi kitab yang pertama, kitab tajwid yang pertama menurut Imam Al-Jazari yang menyusun ilmu tajwid ni, orang yang mula-mula menyusun ilmu tajwid ni adalah nama dia Abu Mazahib Musa bin Ubaidillah Al-Haqqani. Nama kitab dia Ar-Ra'iyah fil Qurra wa Husnul Adab. Sebab apa? Sebab nak dituliskan kitab tajwid ini untuk menghindari pada kesalahan jali dan kesalahan khafi. Gitu. Ilmu tajwid pun banyak sebenarnya nama kita boleh sebut ilmu tajwid ini, boleh nama ilmu tajwid, ada orang sebut ilmu tahsin, ada juga ilmu dengan fannul tartil, ada dengan ilmu tartil Quran, ada juga dengan haqqut tilawah. Nama apalah. Itu semuanya dalam konsep dipanggil belajar tajwid juga ataupun tahsin. Yang kita biasa dengar tahsin Quran elokkan dan cantikkan bacaan ataupun belajar tajwid. Kitab Ar-Ra'iyah fil Qura' ni ada terjemahan dia Ustaz?
Wallahu alam, saya tak jumpa lagi. Dia ada tapi tak ada terjemahan lagi. Ada. Kitab nama Ar-Ra'iyah. Ra'iyah. Ar-Ra'iyah. Ar-Ra'iyah. Ar-Ra'iyah fil Qurra wa Husnul Adab. Itu Husnul kitab Adab. nama pertama ya. Kitab pertama. Abu Mazahin Ibnu apa tadi? Abu Mazahin dengan habdan Abu Mazahin Musa bin Ubaidillah Al-Haqani. Dalam kitab yang ulama yang pertama yang menyusun tajwid ini ya. Yang disebut oleh Imam Ibnu Jazari ya, yang kita kenal lah. Dari siapa ya? Ada juga ya ulama sebut yang pertama Imam Abu Aswad Ad-Du'ali ya, yang biasa kita dengar kan. Kemudian Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian ada lagi yang sebut Al-Qasim bin Ibnu Abdus Salam ya. Tetapi yang paling masyhur, yang paling diketahui oleh sepakat oleh ulama dan disebut oleh sendiri Imam Jazari, kitab Ar-Ra'iyah tadi ya. Karangan Abu Mazahin. Baik. Jadi conclusionnya ialah hukum mim mati terbahagi kepada 3. Ikhfa syafawi apabila mim mati bertemu ba, idgham mislain ataupun idgham mimi, mim mati bertemu mim, kemudian izhar syafawi, mim mati bertemu dengan selain daripada huruf mim dan ba. Itu baqi huruf ataupun baqi huruf tadi. Maka jelas. 2 yang dengung, 1 tidak dengung. Ya. Baik, kalau tak ada, insya-Allah kita akan masuk pada perbincangan lam ya. Sekali tadi mim mati kalau bertemu dengan ba idgham syafawi, ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan mim. Kalau kita kata idgham syafawi, adakah dia betul ataupun dia tak bertepat-tepat? Betul. Sama, nama yang sama. Nama sama. Tapi nama lain dia idgham mislain lah. Ya. Okey. Disebut dalam kitab idgham mimi. Tapi nama yang lain juga dipanggil idgham. Saya sebutkan idgham, apa maksud idgham? Memasukkan, menggabungkan. Mimi itu maksudnya mim dengan mim. Mimi. Okey. Kalau mislain, idgham mislain ni maksudnya yang sama, mislain, seumpamanya. Sama kan? Idgham syafawi pula ya. Idgham memasukkan syafawi huruf bibir. Bibir. Syafawi bibir. Samalah maksudnya ya. Nama saja ya. Tak ada masalah pun. Kita nak sebut ya. Okay, baik. Hukum ahkam lam ya. Kita masuk boleh. Dah hampir pukul 12 dah. Kita tak sempat. Baik, kita baca ya. Hukmun lamil al wa lamil fi'l. Lillami al-halani qabla ahrufi ulahuma idharuha fatta'rifi qabla arba'in ma'a ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Kita baca dulu. Thanihima idghamuha fi arba'in wa ashratin aidan wa ramzaha fa'in. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دأس الظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. Baik, tengok makna dia. Okey, baik. Hukum lam pada alif lam ya, hukum lam itu lam sukun ya, pada alif lam dan lam untuk kata kerja, lam mufa'il. Nanti kita akan cerita lam fa'il ni macam mana. Ya. Lillami al-halani qabla ahrufi. Terdapat 2 hukum bagi huruf lam. Ya, pada alif lam itu ada 2 hukum.
sebelum ia bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang pertama ialah ulahuma, yang pertama izharuha, izhar. Izhar. Maka fata'rifi, maka ketahuilah. Izhar apa? Izhar qabal. Nanti kita akan sebutlah. Ya. Qabla arba'in ma'a ashratin khud'immahu min ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Ia bertemu dengan 14 huruf, ambillah ilmu daripadanya dan tanamkan. Ni baik. Min ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Itu tingkatan daripada huruf izhar, izhar qamari. Baik. Kita tengok nota kaki yang kedua itu, ya. 23, ya. Nota kaki 23, dan dua rangkap ini menerangkan tentang hukum alif lam izhar, ya, atau dinamakan alif lam qamariyah. Kita pasal al dulu. Alhamdulillah, ya, ada tanda qamar, bulan, kan? Qamariyah lah. Yakni apabila alif lam bertemu dengan setiap huruf dalam rangkap kata abghi hajjaka wa khaf aqimahu, iaitu hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha. Yang ini maka dibaca secara jelas, ya, izhar. Makna ni hebatnya nizam. Dalam short form pun dia beri makna, ada makna. Iaitu apa makna ibri hajjaka wa khaf aqimah? Tanamkan hasad untuk pergi haji, namun bimbanglah ia tidak diterima darimu. Maksudnya bimbanglah, takut Allah tak terima daripada haji kamu. Tetapi dia buat short form itu dalam bentuk alif lam qamariyah, tetapi ada makna dalam ataupun rangkap kata itu. Ini hebat, ataupun BBSN ini, ya. Baik. Kalau kita boleh ada juga, contoh dalam sekolah, baju dah kotor, kan, baju dah kotor, kan. Tak apa cantik lah. Tapi yang ni makna secara ni, ya. Maksudnya hebatnya. Baik. Ustaz, tolong ulang, Ustaz. Tolong ulang makna yang tanamlah hajat untuk pergi haji tu, Ustaz. Okey. Dalam kitab tu. Dalam kitab ada. Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Aqimah. Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Ibri ni maksudnya tanamkan hasrat. Untuk pergi hajjaka, untuk kamu pergi haji. Hajjaka ni haji, ya. Haji kamu. Wa khaf, dan bimbang. Wa khaf daripada khafif, takut bimbang, kan. Daripada khafaf, kan, takut. Dan takutlah, ni PL amal lah. Wa khaf, takutlah aqimahu, haji kamu itu tidak diterima. Takut pergi haji, kan. Takut dengan sifat yang apa tu, sifat-sifat Malaysia bawa di pergi haji itu, dibawa jadi bimbang. Kita kena bimbang lah. Sebab itulah kena ada sifat khauf dan raja itu, kan. Bila dengar khauf, takut, kan. Khauf, raja, harap, kan. Takut, bimbang. Allah tak terima amalan kita, kan. Raja, harap Allah terima, itu konsep kita beribadah, kena ada khauf dan raja. Baik. Berapa belas huruf? 14 huruf. Okey, baik. Ke semua huruf hijaiyah. Ini penting juga, ya. Mungkin orang pening, kan. Orang akan confuse. Ustaz kata huruf hijaiyah ni berapa sebenarnya? 29 ke 28? Kan? 28 ke 29? Kan? Jadi khilaf pula. Baik. Total keseluruhan huruf hijaiyah ada 29. Tetapi bila masuk dalam ahkam tajwid, dia jadi 8. Boleh tu lah. Ya. Baru dipanggil huruf hijai. Pernah dengar tak huruf hijai? Apa maksud hijai? Maksud huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf lafaz dalam bahasa Arab. Ya. Ada juga di sana huruf apa? Huruf abjadi ataupun abjadiyah.
yang kita guna ni, alif A B C D E ni adalah abjadi. Yang dalam Quran huruf hijai. Apa bezanya? Sama saja, cuma penyusunan itu. Penyusunan dia. Kalau kita boleh sebut apa dia short form bagi ataupun daripada huruf abjadi, kita boleh sebut yang pertamanya abjad, abjad, hawaz, hati, kalimun, safas, qarsyad, sakhad, daghat. Maksudnya disusun dengan alif, ba, jim, ha, waw, zai, ha, ta, ya, kaf, lam, mim, nun. Kita alif, ba, ta, ngikut susunan macam tulisan dia sama kan. Ba, titik bawah, ta, titik atas, ba, ta, ikut sama. Itu ulama pada zaman Al-Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, dia baru susun. Sebelum itu abjadi. Jadi sebelum Quran turun, guna abjadi, kemudian Quran dengan huruf hijai dalam yang disusun oleh ulama pada zaman Al-Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Abjad ni dia ada markah dia. Maksudnya dia ada, contoh kalau alif itu satu, abjad. Alif satu, ba dua, jim tiga, dal empat. Kemudian bila naik kepada huruf pada huruf ha dah ada jadi, pada huruf ya jadi 10 dah. Jadi kemudian gabung pula. Kalimun, kaf jadi 10, 20, lam jadi 30, 40. Double macam ni. Itulah. Itu perbezaan di antara huruf ataupun huruf hijai dengan huruf abjadi. Abjadi. Baik, kita teruskan, lanjutkan lagi. Habislah. Dah balik lah. Sanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aidan wa ramzaha fa'i. Dan ni setengah kitab betul fa'i, baris bawah. Yang ni di sini fa'. Tak ada masalah. Ni dipanggil apa dia? Daruratu bait. Daruratu bait. Darurat bait. Maksudnya dalam bait syair ni dia ada darurat dia. Dia tak ikut kaedah bahasa Arab yang sebenar-benar. Dia panggil darurat syair. Daruratu syairiyah. Darurat kerana syair. Nak samakan wazan-wazan dia tu kan. Macam kita lah ni ada macam ada apa tu, pergilah contoh apa? Dia panggil apa? Antun. Pembayang. Macam itulah pembayang ni kan. Gitu. Ujung-ujung dia sama. Sama kan. Pergi ke pasar membeli kertas macam itulah dia buat. Okey. Okey, baik. Sanihima idghamuha fi arba'in. Yang kedua, sanihima. Yang kedua apa? Daripada apa? Alif lam. Alif lam ta'rif lah. Alif lam. Alif lam. Yang pertama tadi dia panggil izhar. 14 huruf tadi. Dia panggil izhar. Izhar qamari. Qamar. Bulan. Yang kedua, idgham. Idghamuha pada huruf lam apabila bertemu dengan 14 huruf juga. Arba'i ashratin. Wa ashratin. 14 juga. Aidan jugalah. Wa ramzaha fa'i. Maka hafallah keseluruhannya atau persusunannya. Jadi 14 total 14 jadi 28 huruf. Daripada mana 29 tu Ustaz? Kan? Itu kita kata bila masuk tajwid ni jadi 28. Sebab alif itulah. Alif dengan hamzah. Kita tahu jugalah alif ya. Alif ni banyak Alif ni banyak. Kalau kita tengok dalam alif, alif ni boleh dipanggil dengan alif lajinah, alif yang lajinah ditulis sebagai alif mamdudah yang tegak ni. Alif yang tegak itu dipanggil alif mamdudah. Kalau alif ya yang bentuk ya tu, yang ya tetapi bukan dibaca yang tidak ada titik tu, dipanggil alif juga, alif maksurah. Alif maksurah. Alif juga. Itu. Kemudian alif kecil, alif saghir itu. Alif saghir itu alif juga. Tetapi namanya alif al-khinjariyah.
Alif juga namanya. Banyak alif sebenarnya ya. Penamaan ni. Begitu juga dengan hamzah ya. Hamzah betul ada khilaf sikit ya. Hamzah ada hamzah qata ya, ada hamzah wasal. Begitu. Jadi nantilah kalau ada masa nanti kita boleh bincang-bincang perbezaan dia. Ya. Hafallah dia kata ya. Baik, dalam kalimah apa? Ni ya. Cuba tengok ya. Dia kata apa? Tib summa sil rahman tafuz zif za ni'am da' su'a zannin zur syarifan lil karam. Dia ambil yang awal-awal je. Pada tib ada ta itu. Summa pada sa, sil pada sad, rahman pada ra, tafuz pada ta, zif pada dad, za pada za, ni'am pada nun, ya, da pada dal, su pada sin, zannin za, zur zai, syarifan shin, lil karam lam. Jadi kita kira ta 1, sum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cukuplah. Ya. Jadi diambil daripada perkataan itu, kemudian kita ambil yang depan saja ya. Tip tu ambil ta lah. Jadi apa makna pada tip sini? Jadilah baik, dia kata tip. Summa sil, sambungkanlah silaturahim, maka kamu akan berjaya. Ya. Tafuz ni berjaya, kamu akan berjaya. Ya. Beramahlah dengan yang memiliki nikmat. Da' ni tinggal ataupun buang. Ya. Buangkanlah sangkaan buruk. Da' su'adzanni, tinggalkan sangkaan buruk. Zarahi zur, zarahilah. Ya. Syarifan, orang yang mulia lagi terhormat. Mak ayah kita lah ataupun guru-guru kita. Tapi dia buat dalam lengkap bait syair. Itulah kehebatan kita mengaji nazam ataupun bait syair ini. Ya. Kalau ada masa, hafallah bait syair ni. Kalau ada masa ni. Baik, seterusnya ada nota kaki lagi tak? 24. Cuba tengok nota kaki 24 dia tulis apa? Yakni apabila huruf lam alif itu bertemu dengan huruf yang pertama pada rangkap bahasa Arab ini, pada huruf yang pertama dia kata kan, kalau tib pada ta tu lah, kalau pada summa pada huruf sa ni, jangan ambil semua. Jangan ambil ta ba tu, ba tu masuk dalam lain lah. Ya. Maka hukumnya ialah alif lam idgham. Alif lam idgham maksudnya masuk, bukan izhar. Maksudnya al tu jelas, al jelas tak? Ya, tu qamari. Baik, juga dikenali sebagai alif lam syamsiah yang kita maklumlah, yang kita biasa belajar dengan alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, alif lam syamsiah. Yang kita biasa belajar ni di sekolah dulu ataupun di kelas-kelas tajwid, alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Qamariyah bulan, bentuk bulan begitu. Syamsiah matahari, matahari menyinar begitu, bentuk sabtu. Jadi gitulah ya. Ulama ni tu dia bentuk rasam tulisan rasam, dan ilmu rasam ni itu diajar begitu ya. Kerana apa? Konsep sebenar ilmu tajwid diadakan, maksudnya diwujudkan ilmu tajwid ni kerana nak bagi mudah je sebenarnya, nak bagi mudah untuk orang baca Quran tu saja. Bukan memayah-mayahkan, tetapi mesti kena ada kaedah. Tak boleh datang yang gitu saja, tak boleh kan. Mesti ada satu kaedah. Kaedah inilah yang perlu kita belajar. Kan? Nak makan nasi pun ada cara dia kan. Nak masak nasi kan. Beli beras, kemudian siai air kan, gaul dulu, terus baru terang. Ada tu kaedahnya kan. Makan beli beras kan. Campak terus kan, letak tu atas api. Jadi nasi itu takkan jadi hangit lah. Sebab tak air. Gitulah kaedah apa tu? Yang rumah nak diupamakan, dapat analoginya ya. Begitu. Baik, kita sambung lagi iaitu huruf lam itu digabungkan idgham ya. Idgham ni maksudnya betul ya tak? Ustaz,
Alif lam syamsiah ada 13 ya Ustaz, saya kira. Ya. Cuba tengok balik. Ta, sa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Ustaz. Mana yang tinggal? Okey, saya sebut sekali lagi ya. Okey. Tib, ta. Thumma, sa. Til, sad. Rahman, ra. Tafuz, ta. Dif, dad. Za dua harakat tu zalnya, ya. Okey. Ni'am nunnya. Oh, ni'am. Okey. Ya, dalnya. Sunya pula dah ya. Sinnya. Tu syasyun ya. Dekat nota pun tak ada nun tak Ustaz? Ya. Dekat nota tak ada nun. Mungkin tertinggal ya. Dekat 24 tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Nah, mungkin tertinggal ya. Nun tertinggal. Mungkin nun tertinggal ya. Tu. Cuba, kalau kita tak percaya, kita cuba tengok pada alif lam qamariyah. Pada rangkap kata yang tadi. Hajjaka abghi, hajjaka wa khaf aqimahu. Cuba kita tengok tadi. Yang alif lam qamariyah tadi. Betul. Dan abghi tadi kan. Alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, khafa, ain, qaf, ya, mim, ha. Nun tidak ada. Betul tak? Maka di sini saya tekan tu kurang. Bukan pada masalah pada mu'alif, mungkin pada cetakan ya, dia tertinggal. Cetakan. Kita sunuzon lah. Sunuzon. Biasalah tu ya. Manusia tidak alisan la yakhlu anil khata' wan nisyan ya. Manusia ini tidak terlepas daripada tersalah dan terlupa. Begitulah. Bulan puasa pun makan ya, untuk pinggan ya. Lupa lagi kan. Katanya begitulah manusia kan. Kataan insan pun daripada nasia lupa kan. Itulah kan. Melayu dah lupa tu mungkin ada kan, katakan begitu ni. Baik, okey, kita masuk seterusnya. Tadi dikatakan ada 14 ya. Jelas dia sebut tadi kan. Fi yang rakaat tadi sanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin, 14. Jelas saya sebut tu. Aidan wa ramzuha fa'il. Okay. Baik, rangkap kata yang ke-28 alif lam. Ni masuklah ya. Alif lam yang pertama wallamal lula samiha qamariyah wallamal ukhra samiha syamsiyah. Alif lam yang pertama itu namanya alif lam qamariyah, baru disebut kat sini. Hujung-hujung kan. Orang begitulah dia rangkap, dia bagi suspend dulu kan. Nama apa ya? Kemudian baru dia letak namanya ya. Nama lam yang pertama samiha qamariyah, alif lam qamariyah. Lam yang kedua dinamakan alif lam syamsiyah. Qamariyah qamar ya, bulan, syamsiyah matahari ya. Baik, 29 wa adhiranna lam fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqa. Jelaskanlah izhar bacaan huruf lam bagi kata kerja secara mutlak. Contoh pada perkataan qul na'am, qulna ataupun iltaqa. Faham tak? Faham tak? Siapa yang faham? Alif lam tak, alif lam fi'il ni. Ya. Baik. Lamul fi'il maksudnya lam yang mati ya, lam mati. Bila lam mati ini dia mesti merujuk kepada perkataan fi'il sahaja. Fi'il ni maksudnya kata kerja, makan, hidup kan. Apa lagi? Ikutlah apa sekali kata kerja kan. Bukan kata nama ya. Muhammad tu kata nama. Kata kerja ni macam pukul dah, makan dah. Itu kata kerja. Baik. Sama ada lam fi'il kata kerja itu sama ada dalam keadaan fi'il madhi, boleh juga jadi, tak ada masalah
fi'il madhi. Fi'il madhi maksudnya fi'il yang telah berlaku. Mata, telah mati. Mata, kan? Ataupun dalam keadaan fi'il mudhari'. Yamutu, kan? Meninggal ataupun mati, tapi mungkin sekarang atau akan datang. Okay? Ataupun dalam fi'il lama. Mati, matilah, kan? Mat ataupun mat, matilah, kan? Ataupun ukhruj, keluarlah. Jadi dalam keadaan ini kita boleh kata lamul fi'il dalam kataan fi'il sama ada itu fi'il mudhari', madhi ataupun amar. Ya? Cuba tengok dalam kataan apa, ya? Contoh dalam kataan iltaqa. Baik. Iltaqa. Dalam iltaqa. Baik, alif lam, ya. Alif lam. Baik. Alif lam fi'il ini, ya, yang dibaca izhar, ya. Ingat, ya. Yang kita pecah dua pula. Ya. Alif lam fi'il ini dia bagi berdua pula. Ya, fi'il. Kena. Itulah saya kalau boleh tulis ni saya nak tulis, tapi tak boleh tulis ni. Okey, baik. Kita ambil tadi lam fi'il, lam yang bertanda mati, ya, lam mati. Dia merujuk kepada kata kerja fi'il, sama ada fi'il mudhari', madhi, mudhari' ataupun amar. Baik. Dalam Islam fi'il ini terbagi pada dua pula, dua yang besar, iaitu dibaca secara izhar, dibaca secara idgham. Izhar, idgham. Izhar, idgham. Kita belajar tadi lah. Izhar. Bila izhar dan idgham ni bila izhar mesti tidak ada dua huruf ini, iaitu huruf lam dan huruf ra. Ya, selain daripada itu ada huruf yang lain hijai dibaca secara, kalau ada huruf lam dan ra tidak boleh dibaca secara izhar. Kalau ada huruf lam dan ra dibaca dengan idgham. Contoh tadi, contoh, ya. Contoh disebut al-taqa. Cuba tengok, pada perkataan al-taqa. Baik, kita tengok pada perkataan al-taqa. Alif lam, lam itu iltaqa, ya. Taqa ni maksudnya laki, jumpalah. Okey. Lam, ya. Lam pada il tu adalah lam qamar. Izhar, dibaca izhar. Al ataupun il, il. Maafkan saya, il. Il, lam itu baca secara izhar, jelas. Sebab apa? Sebab tidak ada huruf lam dan ra selepas ni. Ada huruf ta. Sebab itu kita baca lam tu jelas. Il taqa. Ya. Kalau kita tengok, ya. Il taqa. Alif, cuba kita tengok sikit, ya. Taqa. Ada ya, bentuk ya gitu, ya. Ya itu dipanggil alif layinah, tapi ditulis dengan alif maksurah. Alif kecil itu dipanggil, kalau dalam bahasa istilah orang yang mengaji tajwid, ya, dipanggil alif kecil, tapi nama sebenarnya adalah alif al-khinjariyah. Alifu al-khinjariyah. Iltaqa, jelas pada lam itu jelas. Bukannya ittaqa, bukan, iltaqa. Dan pada kalimah qulna, yang tadi lam itu, okey. Baik, kemudian pada kataan qulna. Qulna, cuba tengok pada huruf lam tadi, ya. Qulna. Lam itu jelas dibaca qulna. Sebab apa? Dirujuk pada fi'il, ya. Na, selepas lam itu tidak ada huruf lam ataupun huruf ra. Kalau ada huruf ra ataupun lam, dia jadi idgham, bukan izhar. Ya. Dipanggil, ya. Dipanggil izhar mutlak, ya. Qul na'am. Qul na'am. Ni fi'il amar lah. Ya, qul, katakanlah. Lam itu jelas baca qul. Qul. Jelaslah qul. Qul na'am. Jelas dibaca. Tetapi jika sekiranya ada lam, selepas lam itu ada huruf lam ataupun huruf ra. Contoh,
Qul Rabbi. Dibaca, maka diidghamkan. Qur Rabbi. Qur Rabbi. Bukannya Qul Rabbi. Masukkan. Deramkan lam kepada ra. Qur Rabbi. Begitu. Dan kalau ada huruf lam bertemu lam, contoh qul li ibadi, qul li ibadi. Lam yang pertama kita dah gabung, kita masukkan kepada lam yang kedua, iaitu qul li ibadi. Bukannya qul li ibadi. Mesti dia masukkan, idghamkan. Ya, mesti dikecualikan dua huruf ini, iaitu lam dengan ra. Lam dengan ra. Kalau lam dengan ra tidak ada pada selepas lam alif, ya, pada lam yang sukun tadi, maka dibaca dengan izhar. Ya. Kalau ada huruf lam dan ra, dibaca dengan idgham. Ya, masukkan. Wa qur rabbi. Wa qur rabbi. Bukannya wa qul rabbi. Ya. Wa qur rabbi. Ya. Ini yang dimasukkan dengan lamul fi'il. Lamul fi'il. Lamul fi'il. Lam yang menunjukkan pada kata kerja. Kata kerja. Baik. Yang lagi 10 minit lagi, insyaAllah. Kalau tidak ada apa, ya, saya buka soalan lah kalau ada. Kalau ada mampu saya jawab. Kalau tak mampu, kita akan rujuk pada orang yang lebih mahir lah. Ya. Sebab saya dia bukan qurra. Saya bukan qari. Ya. Soalan Ustaz, yang qur rabbi tu ra tu ada syiddah tak? Ada. Okey. Dia macam ni je. Kaedahnya, bila idgham saja, namanya idgham, mesti ada syaddah selepas dia. Kebanyakan tulisan Nusam dalam Quran ni, kebanyakan ada. Dia akan tulis kat situ. Dia akan ada lam pada, selepas qur rabbi ada ra, atas ra itu ada sabdu. Dia nak menunjukkan itu kena masuk. Ya. Kalau tadi tak tulis, mungkin orang akan sedikit keliru lah nak baca wakul rabbi. Jadi tulis siap-siap ada sabdu, ada sabdu untuk idgham. Ada sabdu pada ra, jadi orang akan baca waqur rabbi. Begitu juga yang kedua tu Ustaz, qul li ibadi. Qul li ibadi. Lam tu yang kedua tu ada juga lam. Ada sabdu juga, ya. Sabdu. Okey. Ada sabdu juga. Dan dalam dari segi istilah ada kenapa ada juga kenapa Allah meletakkan lam dengan ra ini istimewa, dia bercantum ataupun mengidgham, kan. Bila sebut waqur rabbi, ya, bila ni dia sebut dalam bahasa tafsir ni, kalau kita ngaji tafsir, kenapa Allah tak sebut, kita tak baca waqul rabbi, kenapa baca waqur rabbi? Bila Allah kata itu, Allah kata Rabbi ni, bila dia akan secara dekat, instant, cepat. Sebab itulah dia wakur terus masuk pada huruf ra. Kalau macam wakul ni macam jauh sikit kan. Gap tu jauh. Wakur Rabbi. Wakul ni ibadi, contoh. Katakanlah wahai hamba-Ku. Jadi Allah dengar. Kan Allah dengar tu dekat. Wa idza, kan. Dalam kita betul doa, kita berdoa dalam ayat Quran sebut apa? Allah SWT sebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila seorang hamba-Ku berdoa kepada aku, katakanlah aku ni dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Macam itulah maksudnya. Kenapa Allah meletakkan. Maksudnya setiap perkataan ataupun idgham ke izhar ke dengung ke, ya, dengung ke apa ke, dia ada efek dalam tubuh badan kita. Ya. Seorang ulama sebut kan, contoh dalam gunnah tadi, ya. Bila sebut gunnah pada mim, ya, ataupun ada gunnah, ada getaran kepala kita. Bila kepala kita dengan sebab getaran itu boleh mencerdaskan kita punya otak kita. Ada getaran. Ya. Ulama sebut juga dengan getaran-getaran ini seluruh kita punya sel-sel tubuh badan kita ini macam dia gembira, dia happy dengar ayat Quran. Dia jadi aktif, dia jadi begitu. Dia tidak layu, dia tidak lemah begitu.
Ini antara mukjizat. Mukjizat Quran. Kalau tidak, kenapa Allah menyuruh kita baca dengan ada yang hujung lidah keluar, kan? Ada bergetar, ada gunah dalam hidung. Mesti ada sebab, kan? Mesti ada sebab dan tujuan. Kenapa Allah ciptakan pembacaannya begitu, kan? Tidaklah Allah turunkan sesuatu kaedah ataupun satu cara baca sia-sia, tidak ada. Mesti ada hikmah dan maksud di sebaliknya itu. Cuma kita makhluk yang lemah ini, manusia lemah ni tak dapat mencari kenapa Allah, apa yang Allah turunkan kepada kita, dengan sebab lemah iman kita, kan? Sedangkan di sana banyak, itulah Quran ini mukjizat yang agama mukjizat, melemahkan apa ni, melemahkan kalam-kalam orang kafir yang menunjukkan bahawa bukti Quran ini benar, kan? Begitu. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Ada lagi soalan? Kita 2 minit lagi insya-Allah. Saya pun tuan-tuan pun saya faham, mudah-mudahan Allah gantikan waktu yang lebih baik. Ayat ni mungkin orang nak berkeluar dengan family dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sanggup untuk meluangkan masa untuk menghadiri majlis ilmu secara online pun, mudah-mudahan Allah gantikan dengan pahala yang berlipat ganda insya-Allah. Baik. Ada lagi? Saya buka soalan lagi insya-Allah. Saya percaya ada ustazah-ustazah yang mahir dalam Quran, dalam ini insya-Allah. Ya, ada lagi? Tak ada? InsyaAllah kalau tak ada, cukup sekadar ini. Apa yang baik itu, ma min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang itu saya mohon maaf, terkhilaf dan sebagainya. Kemudian Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat darjat kita, Allah berikan kemaafan dan rahmat kepada kita selaku kita ahli Quran, ahli Quran ahlullah, ahli Quran ini ahli Allah, kaum kerabat Allah. Jadi kita minta dengan Allah Taala supaya Al-Quran ini memberikan syafaat kepada kita di alam barzakh ataupun di alam mahsyar nanti insya-Allah. Jadi kita tangguh, kita baca Kafatul Majid dan surah As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.